A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمين. Amma ba'd, alhamdulillah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita bertemu lagi pada majlis pembacaan kitab Qurratul Ain, syarah matan waraqat karangan Imam Al-Haramain. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan masuk kepada satu tajuk baru, iaitu berkenaan dengan af'alur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minggu lepas kita berakhir pada perbincangan mengenai dengan takwil pada ucapan Sayyidina Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa yu'awwalu zahiru bid-dalil wa yusamma zahiran bid-dalil. Dan dalam perbincangan lepas kita juga telah melihat bahawa apabila sesuatu ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalimah yang digunakan oleh Allah atau kalimah yang digunakan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimah tersebut memiliki pelbagai makna, namun dalam banyak-banyak makna tersebut ada satu makna yang paling kita akan teringat kepadanya berbanding dengan makna-makna yang lain, maka kalimah itu juga dipanggil sebagai zahir, az-zahir. Namun sekiranya kalimah az-zahir yang ada dalam ayat Quran ataupun ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didapati bahawa bukan itu kalimah yang, bukan itu makna yang diinginkan, maka kalimah tersebut memiliki pelbagai makna. Dalam banyak-banyak makna yang biasa kita akan teringat adalah salah satu. Cuma kali itu disebabkan ada dalil yang menunjukkan bahawa makna yang diinginkan bukan makna yang biasa kita gunakan, maka ketika itu tidak boleh kita memahami kalimah tersebut berdasarkan makna yang biasa kita fahami. Sebaliknya kita kena berpindah kepada makna lain. Perpindahan kepada makna lain itu dinamakan sebagai takwil. Berpindah daripada makna biasa kepada makna lain disebabkan ada dalil yang menunjukkan bahawa makna yang biasa kita gunakan bukan itu yang diinginkan. Proses perpindahan daripada makna biasa kepada makna yang lain itu dinamakan sebagai takwil. Saya sebut sekali lagi ni sebab masa kita bincang minggu lepas tu tiba-tiba terputus kelas kita. Jadi disebabkan masa tu sudah lewat, jadi saya tangguhkan pada pertemuan hari ini kita sentuh sedikit. Dan sebagai contoh yang didatangkan oleh Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi was-samaa'a banainaha bi'aid, yang bermaksud langit kami telah membinanya dengan tangan-tangan, maksudnya dengan tangan-tangan kami. Kalimah aid, al-aid ataupun al-aidi, kalimah al-aidi itu merujuk kepada kata jamak bagi kalimah yad, yadun, yadani, aidi. Yadun, yadani, aidi. Kadang-kadang diguna juga kalimah ayadi. Jadi al-ayadi ataupun al-aidi merujuk kepada kata jamak bagi yad. Yad dalam bahasa Arab mempunyai pelbagai makna. Namun bila sebut kalimah yad, yang mula-mula kita akan terus pergi kepada makna tersebut adalah bererti tangan. Bila guna kalimah yad, makna yang akan terus kita ingat, yang kita akan terpa kepada makna tersebut dulu adalah kalimah adalah makna tangan.
Jadi bila yad bermaksud tangan, jadi aidi bermaksud tangan-tangan. Jadi kalau begitu, ayat ini akan memberi erti Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan langit dengan menggunakan tangan-tangan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Memang bukan guna tangan orang lain, sebaliknya menggunakan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu akhirnya timbullah satu masalah, iaitu ayat ini menunjukkan Allah beranggota badan, iaitu Allah mempunyai satu anggota badan yang namanya tangan, bukan satu tangan, bukan dua tangan, bahkan banyak tangan, sebab digunakan kalimah jamak bagi yad. Jadi secara zahir yad bermaksud tangan. Kalimah yad dengan makna tangan itu dinamakan zahir, tetapi ini adalah bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bermula daripada zaman Nabi SAW, seterusnya para sahabat, tabi'in, tabi'in, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke hari ini dan sampai ke akhir zaman nanti insya-Allah, kesemua ulama Ahlus Sunnah mengatakan Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk, Allah tidak seperti makhluk. Kerana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan kalimah yad, dan ini bermaksud tangan secara zahir, ini mustahil bagi Allah. Maka tidak boleh kita terus berpegang dengan kalimah yad dan kita mengatakan bahawa ia adalah zahir. Kerana kalau kita mengatakan kalimah yad adalah zahir, ia akan memberi erti bahawa Allah Ta'ala memiliki anggota tubuh badan, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila sesuatu kalimah itu sudah tidak lagi boleh menjadi zahir kerana ada dalil, maka perlu kita menjadikan kalimah itu sebagai kalimah muawwal. Kita hendaklah menjadikan kalimah itu ketika itu bukan lagi zahir, sebaliknya kalimah itu hendaklah dipindahkan kepada status yang baru, iaitu muawwal. Apa dia muawwal? Sesuatu kalimah yang digunakan pada makna yang bukan selalu ataupun bukan yang paling rajih berdasarkan bahasa. Maksudnya kalau ikut secara yang kuat dari sudut bahasa, yad sering digunakan bermaksud tangan. Namun disebabkan tangan adalah mustahil bagi Allah, maka kita tidak berpegang dengan makna zahir, kita pergi kepada makna lain. Maka kalimah itu ketika itu, kalimah yad contohnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, was-samaa'a banainaha bi'aid. Firman ini, kalimah al-aid dalam ayat ini sudah tidak lagi menjadi zahir kerana maknanya mustahil bagi Allah. Kita hendaklah memahami bahawa al-aid ketika ini adalah Allahumma salli ala Rasulillah, bermaksud muawwal, dinamakan sebagai muawwal, dan boleh juga dinamakan sebagai zahir bidalil. Kita nak namakan dia sebagai kalimah muawwalah pun boleh, lafzun muawwal ataupun lafzun zahirun bidalil. Kedua-duanya tidak menjadi masalah, kerana apabila kita tidak berpegang dengan makna zahir, semestinya kita akan berpegang dengan makna lain yang kalau ikut secara bahasa makna itu tidaklah kuat. Kerana penggunaan biasa bukan menggunakan kalimah itu untuk erti itu, tetapi disebabkan ada dalil, kita pergi kepada makna lain, maka dia akan menjadi kalimah itu dinamakan sebagai muawwal. Dan di sinilah kita akan memahami mengapa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sewaktu berhadapan dengan sebarang firman Allah Subhanahu Wa Taala atau sebarang sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan berpegang dengan kalimah itu atas dasar dia sebagai status zahir. Mereka tidak akan mengatakan Allah Ta'ala ada tangan, kerana Allah Ta'ala sebut was-samaa'a banainaha bi'aid. Mustahil. Tapi Allah Ta'ala yang sebut. Maknanya ini memang firman Allah, dan memang Allah menggunakan kalimah tangan. Tetapi makna kalimah tangan yang Allah inginkan bukan bermaksud zahir, bukan bermaksud tangan yang kita faham. Sebaliknya ada makna lain. Kerana kalimah yad mempunyai pelbagai makna, antaranya salah satunya adalah al-qudrah, kekuatan, kekuasaan, kesultanan.
maka ketika itu kita akan beralih kepada makna lain, dan inilah yang diimani oleh semua ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun mereka yang termasuk dalam kumpulan al-musyabbihah, mereka akan mengatakan Allah mempunyai anggota badan, Allah bersifat dengan sifat makhluk, dan ini bukan akidah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sebab hari ini pun kadang-kadang timbul masalah juga apabila setengah pihak mendakwa ulama salaf di kalangan ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak mentakwil. Maksud tidak mentakwil yang disebut dalam kitab-kitab adalah maknanya mereka tidak mencari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ini tidaklah menafikan yang mereka menafikan makna zahir. Sebab makna zahir itu mustahil bagi Allah. Maksudnya para ulama salaf dahulu, ulama-ulama awal, generasi awal di kalangan ulama ahlu sunnah seperti para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama besar, para pemuka mazhab seperti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka ketika itu mengambil sikap bahawa apabila mendapati sebarang ayat yang mempunyai unsur-unsur seperti ini, ayat-ayat yang dipanggil sebagai al-mutasyabihat, mereka akan mengatakan kami tidak mahu mencari apa makna yang diinginkan oleh Allah. Maknanya mereka ingin mengatakan makna yang terpampang di otak kita, iaitu Allah bertempat, Allah ada anggota tangan, Allah bergerak-gerak daripada satu tempat ke satu tempat, itu mustahil. Ada makna lain. Apa makna tu kami tak nak cari. Allah sebut, Allah yang tahu. Kami tak nak cari sebab bila cari mungkin tersilap. Bila cari mungkin tersilap. Mungkin yang Allah inginkan makna yang tertentu, kita pula pergi faham makna yang lain. Setelah kita menafikan makna yang tidak diinginkan oleh Allah, iaitu Allah seperti makhluk, Allah bertempat, Allah beranggota badan. Namun ulama-ulama terkemudian mereka pula mencari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ijtihad mereka. Bila disebut berijtihad, mungkin benar, mungkin salah, mungkin betul, mungkin tersilap. Namun walaupun ulama salaf dan juga ulama khalaf mempunyai sedikit perbezaan dari sudut adakah mereka ingin mencari makna yang diinginkan oleh Allah ataupun tidak, kesemua mereka sepakat bahawa Allah tidak seperti makhluk, Allah tidak beranggota tubuh, Allah tidak bertempat, kerana semua yang ada pada makhluk itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua para ulama menafikan Allah mempunyai lokasi. Semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah menafikan Allah mempunyai anggota badan. Yang mengatakan Allah Ta'ala beranggota badan, walaupun mereka kata cuma anggota badan Allah tak macam rupa anggota badan kita, mereka mengatakan Tuhan beranggota tubuh. Mereka kata Tuhan ada tangan, dengan maksud memang Allah ada tubuh, ada anggota badan namanya tangan. Cuma tangan Allah rupanya tak macam tangan kita. Sebenarnya kenyataan ini bukan kenyataan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sebaliknya ini adalah kenyataan mereka yang sudah jatuh di dalam satu mazhab yang dinamakan sebagai al-musyabbihah. Mazhab yang menyatakan bahawa Allah seumpama makhluk. Walaupun mereka menafikan juga dari sudut rupa bentuk Tuhan, tidak seperti rupa bentuk makhluk. Namun mereka sudah mengatakan Tuhan itu bertubuh, Tuhan itu bertempat, Tuhan itu berobjek. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ahlu sunnah, baik sahabat, baik tabi'in, baik tabi'in, baik Imam Syafi'i, baik Imam Ahmad, baik Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, semua yang termasuk di dalam kumpulan ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka semua sepakat bahawa Allah tidak seumpama makhluk sama sekali. Makhluk bertempat, Allah tidak bertempat. Makhluk beranggota badan, Allah mustahil beranggota badan. Dan inilah yang kita pelajari di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Antaranya adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia berbeza sama sekali dengan semua makhluk ciptaannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, habis beza antara ulama salaf dan khalaf di mana? Perbezaan antara ulama salaf dan khalaf hanya dari sudut sikap mereka dalam mengenal pasti maksud yang Allah Ta'ala inginkan. Setelah mereka menafikan makna yang zahir, yang menunjukkan Tuhan bertempat, beranggota tubuh itu, mereka adakah ingin mencari makna, atau mereka kata ada makna lain, cuma saya tak nak cari, saya tak tahu, saya takut saya tersilap.
Ini yang dipanggil ataupun dipanggil sebagai al-mufawwidun, golongan yang menyerahkan makna yang diinginkan oleh Allah kepada Allah. Adapun kumpulan ulama-ulama khalaf kebanyakannya berpendapat pula dengan mencari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini dipanggil sebagai al-muawwilun. Sekalipun golongan al-mufawwidun dan juga al-muawwilun berbeza dari segi konsep, hakikatnya semua mereka sudah mentakwil. Kerana apa maksud takwil? Sarful lafzi an ma'nahu zahir. Kita alihkan lafaz tersebut daripada maknanya yang zahir. Sebab semua ulama sudah mengalihkan kalimah yad dalam firman Allah Ta'ala sebagai contoh, was-samaa banainaha bi'aid. Mereka sudah alihkan kalimah ini daripada makna tangan kepada makna lain. Cuma apa makna lain itu? Sebagian ulama mengambil sikap, kami tak nak cari. Allah Ta'ala yang sebut, Allah Ta'ala sajalah yang tahu. Cuma makna tangan yang kita faham itu mustahil. Sebagian ulama pula mereka mencari berdasarkan kajian ilmiah mereka. Mereka mendapati orang Arab juga menggunakan kalimah yad sebagai contoh dengan makna as-sultah, dengan makna al-qudrah. Maka ketika itu mereka mengatakan langit kami telah menciptanya dengan tangan-tangan, maksudnya dengan kekuasaan kami. Dengan kekuasaan. Kami mencipta langit ini dengan kekuatan dan kekuasaan kami. Jadi mereka takwil. Cuma adakah itu yang Allah Ta'ala inginkan? Makna itukah yang Allah inginkan? Wallahu a'lam. Mungkin salah, mungkin betul. Sebab itu, akhirnya kesimpulan daripada dua cara pemikiran ini, walaupun hakikatnya semua mereka adalah sama. Dari sudut menafikan Allah seperti makhluk, para ulama buat satu kesimpulan. Tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam. Cara ulama salaf iaitu tidak mahu mencari makna yang Allah inginkan setelah mereka menafikan makna yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang terpapar di dalam ayat ataupun dalam hadis tersebut. Cara ulama salaf ini yang mereka menafikan Allah Taala seperti makhluk, cuma ayat itu macam Tuhan seperti makhluk, maknanya ada makna lain. Apa maknanya kami tak nak cari, serah pada Allah. Cara pemikiran ini lebih selamat. Lebih selamat kerana mereka tidak akan tersilap sama sekali. Kerana kalau cari mungkin betul, mungkin salah. Mungkin itu yang Allah inginkan atau sebenarnya yang Allah inginkan makna lain. Manakala tariqatul al-khalaf a'lam. Cara ulama khalaf pula yang selepas mereka menafikan Allah seperti makhluk, mereka mula mencari apakah al-ma'nal muawwal. Apakah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara kajian ilmu mereka, meneliti bahasa Arab dan sebagainya. Maka cara ulama khalaf pula a'lam, lebih berilmu. Kerana cara ulama khalaf akan mengandungi unsur kajian ilmiah. Yad dari segi bahasa Arab, apa maknanya? Apa bukti yad dengan makna kudrah? Apa bukti yad dengan makna sultah? Maka didatangkan syair-syair, didatangkan gaya bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab yang mereka menggunakan kalimah yad dengan makna selain makna tangan. Maka ini akan menyebabkan ilmu itu semakin berkembang, pengetahuan itu semakin berkembang. Maka cara ulama salaf lebih selamat kerana dari sudut mereka tidak akan tersilap. Kerana ulama khalaf mungkin tersilap dalam menentukan makna yang Allah inginkan. Namun cara ulama khalaf lebih berilmu kerana kajian mereka untuk menentukan makna yang mereka fahami itu adalah berdasarkan ilmu, manakala cara ulama salaf pula tidak mengandungi konsep kajian ilmiah terhadap makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada kita ingin mengambil sikap ulama salaf ataupun khalaf tidak menjadi masalah, kerana kedua-dua cara ini hakikatnya adalah mazhab yang sama, iaitu mazhabut tanzih. Cara yang sama iaitu kesemua mereka menafikan makna yang terzahir di dalam ayat tersebut. Okey. Sebab mutaakhir ini kadang-kadang kita sering disebut oleh sebahagian pihak yang mengatakan Allah Ta'ala berada di langit, Allah Ta'ala bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, berdalilkan firman Allah, berdalilkan sabda Nabi. Dan mereka mengatakan ini adalah pegangan ulama salaf, buktinya kitab ni, kitab ni, kitab ni, kitab ni. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ulama salaf yang mereka petik namanya adalah benar-benar daripada kumpulan ahlu sunnah wal jamaah,
sebenarnya yang dimaksudkan oleh ulama salaf bahawa Allah mempunyai tangan, maksudnya Allah telah menggunakan di dalam firman-Nya yang Allah mempunyai tangan. Namun sebenarnya mereka tidak pula mengatakan makna tangan yang Allah inginkan adalah anggota badan. Allah dalam hadis Nabi disebut Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Setiap malam Allah akan turun ke langit dunia. Ulama-ulama salaf akan kata kami beriman bahawa Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Dengan maksud kami beriman ini sabdaan Nabi dan Nabi yang menyebut Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Lafaz yang digunakan Nabi itu memang ia lafaz Nabi. Cuma apa makna yang diinginkan oleh Nabi? Adakah makna turun yang kita fahami? Iaitu dari satu lokasi yang tinggi turun, bergerak ke lokasi yang lebih rendah. Mereka semuanya akan menafikan makna tersebut bagi sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia menunjukkan Tuhan mempunyai lokasi dan lokasi lebih luas daripada Tuhan. Sebab Allah Ta'ala daripada satu tempat bergerak pergi ke satu tempat yang lain. Maka ketika Allah bergerak ke tempat yang kedua, tempat yang pertama sudah tidak ada Allah. Maka ini mustahil bagi Allah kerana sebelum wujudnya tempat, Allah sudah menciptakan tempat. Maka para ulama salaf akan mengatakan makna firman Allah Ta'ala ini, makna sabdaan Nabi ini, Allah Ta'ala sajalah yang tahu, Nabi sajalah yang tahu. Kami tidak mahu mencarinya, namun kami beriman bahawa lafaz ini adalah lafaz yang digunakan oleh Allah. Lafaz ini digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi moga-moga dengan sedikit penjelasan berkenaan dengan perbahasan takwil yang kita datangkan minggu lepas dan disambung sedikit dalam pertemuan pada hari ini, moga-moga dapat menjelaskan kerana kadang-kadang berlaku sedikit salah faham terhadap mazhab al-Asy'ariyah yang mana mereka berpendapat bahawa seorang alim sekian-sekian bermazhab dengan mazhab Asy'ariyah dan ia bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini satu kesilapan kerana mazhab al-Asy'ariyah itu adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kedatangan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mazhab Ahlus Sunnah dikenali dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila timbul Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan beliau telah membukukan dan beliau telah menjelaskan dengan begitu teliti, dengan begitu akademik tentang pendirian akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ketika itu mazhab Ahlus Sunnah juga dikenali dengan nama Al-Asy'ariyah. Begitu juga dengan mazhab Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, digelar juga dengan nama mazhab Ahlus Sunnah dan dikenali juga dengan nama mazhab Al-Maturidiyah. Maka Al-Maturidiyah ataupun Al-Asy'ariyah hakikatnya kedua-dua nama kumpulan ini merujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori pada zaman selepas zaman tabi'in, begitu dipelopori oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab timbul juga contoh dalam beberapa minggu yang lepas disebut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dulunya bermazhab Asy'ari, sebelum meninggal dunia telah kembali kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab salaf. Buktinya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan maknanya Allah, bahawa beliau menolak makna yang berunsur takwil. Jadi kalau kita dah faham sebenarnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat ini, ada dua sikap, iaitu ingin cari makna yang terperinci atau tidak. Jadi sebenarnya para ulama kita di akhir hayat mereka biasanya akan menyatakan yang kami sebut-sebut sebelum ini adalah kefahaman kami ataupun apa yang kami fahami berdasarkan hujah dan sesuai untuk tujuan berdialog dengan orang lain. Jadi kalau berlaku perdebatan, mazhab Al-Khalaf ini memang sangat berkesan untuk menghadapi firqah-firqah lain, mazhab-mazhab lain daripada kumpulan orang Islam yang tersasar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun dalam masa yang sama, di saat mereka ingin pulang kepada Allah, mereka menyatakan bahawa walaupun kami dulu berpendapat bahawa yad bermaksud sekian-sekian, namun pada hakikatnya hanya Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui secara hakiki apakah makna yang diinginkan olehnya. Jadi sebenarnya bukan berpindah daripada satu mazhab ke satu mazhab,
tetapi berpindah daripada satu sikap kepada satu sikap yang kedua-dua sikap itu masih berada di dalam kerangka mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, selesai kita membicarakan perbahasan ini, dan insya-Allah sekarang kita akan masuk kepada perbahasan baru di dalam kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain yang dihuraikan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Dan sebagaimana yang kita semua sedia maklum, kitab Qurratul Ain ini adalah huraian Imam Al-Hattab Al-Maliki terhadap syarah Al-Imam Al-Mahalli yang Imam Al-Mahalli menghuraikan matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi dengan kita mempelajari kitab Qurratul Ain, sebenarnya kita telah mempelajari 3 kitab. Kitab Al-Waraqat, kitab syarah Imam Mahalli dan juga kitab Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala sayyiduna al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurratil aini lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Al-af'al hadhihi tarjamatun wal muradu biha bayanu hukmi af'alir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa lihadza qala al-musannif fi'lu sahibi syari'ati ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yakhlu imma an yakuna ala wajhi al-qurbati wat ta'ah aw ala ghairi dhalik wal qurbatu wat ta'atu bi ma'nan wahid. Jadi kita mula masuk kepada satu tajuk baru, iaitu tajuk yang membicarakan tentang al-af'al. Al-af'al bermaksud perbuatan-perbuatan. Dalam bahasa Arab, kalau perbuatan itu satu namanya fi'lun. Kalau 2 perbuatan, fi'lan. Kalau 3 perbuatan atau lebih, dinamakan af'al. Jadi disebut al-af'al maknanya perbuatan-perbuatan yang banyak, yang sekurang-kurangnya 3 atau lebih. Jadi kata al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal, kata beliau, hadhihi tarjamatun, ini adalah satu tarjamah. Maksudnya ini adalah satu tajuk. Kalimah al-af'al ini adalah tajuk. Ini sangat penting sebab kalau mungkin tuan-tuan kata kenapa perlu sebut al-af'al ni tajuk? Memanglah tajuk, kan? Sebab kalau kita baca buku semasa, biasanya bila tajuk orang akan letak di tengah-tengah, bukan berada di kanan atau di kiri, tetapi di tengah-tengah halaman muka surat. Biasanya begitu, bila tajuk dia akan dibesarkan, kadang-kadang yang penting dia diletakkan di tengah. Biasanya begitu. Namun penulisan orang dulu, mereka menulis tidak seperti kita menulis. Mereka menulis secara terus tanpa ada perenggan, tanpa ada kalimah yang diletakkan di tengah dan sebagainya. Jadi biasanya bila, sebagai contoh, dalam matan Imam Al-Haramain sebut al-af'al fi'lu sahibi syari'ati la yakhlu. Kalau ditulis secara terus begitu, dia akan jadi al-af'alu fi'lu sahibi syari'ati la yakhlu, menyebabkan orang akan salah faham. Apa benda yang diinginkan oleh Imam Al-Haramain? Perbuatan pemilik syariat tidak akan sunyi daripada begini-begini. Jadi perbuatan-perbuatan ni benda. Jadi orang akan salah faham. Apa benda sebenarnya nak ingin dinyatakan? Perbuatan-perbuatan apa? Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh Imam Al-Haramain adalah, okey, saya nak masuk tajuk baru. Tajuk baru saya bernama Al-Af'al. Kemudian barulah didatangkan perincian perbahasan berkenaan dengan Al-Af'al melalui ucapan beliau, fi'lu sahibi syari'ati la yakhlu ila akhirih. Jadi oleh kerana Al-Af'al satu ketika dahulu, kalau dalam kitab-kitab lama, ditulis secara terus. Ditulis secara terus tanpa ada diletakkan di tengah-tengah, tidak dibesarkan, tidak digariskan contohnya. Sebaliknya ditulis secara bersebelahan terus dengan kalimah fi'lu sahibi syariah, dan ini akan menyebabkan timbul kesalahfahaman orang yang membaca, kalau mereka tidak dapat memahami apa yang diinginkan oleh Imam Al-Haramain. Lalu bagi menjelaskan keinginan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli menyatakan hadhihi tarjamatun.
Kalimah al-af'al dia bukannya ada takdir-takdir ataupun sebenarnya dia bersambung dengan kalimah fi'lu sahibi syariah, tak. Dia sebenarnya ini adalah satu terjemah. Ini adalah satu tajuk. Maksud dia jangan pening-pening kepala lah. Maknanya tak perlulah kita nak pening-pening cari i'rab dia apa semua, tak perlu. Kerana dia sebenarnya adalah tajuk. Maknanya haza babul af'al ataupun haza bayanu hukmil af'al. Jadi kita pun jelas ini adalah penerangan terhadap hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kalimah ataupun itulah peranan kalimah hazihi tarjamatun yang didatangkan oleh Imam Al-Mahalli dalam menjelaskan keinginan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Lalu Al-Imam Al-Hattab menjelaskan lagi. Kata beliau wal muradu biha. Dimasukkan dengan al-af'al, perbuatan-perbuatan. Perbuatan siapa? Kenapa perbuatan-perbuatan masuk dalam tajuk ilmu usul fiqh? Mungkin orang timbulkan pula persoalan begitu. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wal muradu biha, yang dimaksudkan dengan al-af'al, iaitu perbuatan-perbuatan, bayanu hukmi af'alir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penerangan terhadap hukum bagi perbuatan-perbuatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tujuan Imam Al-Haramain sekarang adalah ingin menyatakan kepada kita, kalaulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian-bagian dilakukan oleh Nabi, apa sebenarnya hukum yang dapat diambil daripada perbuatan Nabi tersebut? Adakah kita juga wajib melakukannya atau hanya khusus pada Nabi, tidak kepada kita? Okey, kalau kita juga hendaklah melakukannya, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukannya atau disunatkan untuk melakukannya, atau kita dibenarkan untuk berkelakuan seperti itu dan tidak diwajibkan? Inilah perbahasannya. Bayanu hukmi af'alir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penerangan terhadap hukum bagi perbuatan-perbuatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihadza qala al-musannif. Disebabkan tajuk ataupun perbahasan ini adalah penjelasan terhadap hukum hakam perbuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukan penerangan terhadap perbuatan kita, sebab perbuatan kita bukan menjadi dalil kepada hukum. Sebab kita semua mengetahui bahawa ilmu usul fiqh kajiannya adalah apakah dia dalil, cara menggunakan dalil, dan yang ketiga siapa yang berhak menggunakan dalil. Jadi perbuatan kita tidak menjadi dalil. Sebaliknya menjadi dalil adalah perbuatan-perbuatan Nabi SAW, kerana semua yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan bahawa ia tidak mengandungi unsur dosa. Sebab Nabi maksum. Nabi Muhammad SAW, begitu juga para Nabi dan para Rasul yang lain, kesemua para Nabi dan para Rasul tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Cuma ada jugalah perbahasan kalau dibincangkan tentang isu tidak sengaja itu, isu tidak sengaja seperti yang berlaku pada Nabi Adam AS. Nabi Adam makan buah larangan itu dalam keadaan tidak sengaja. Nabi Musa AS telah membunuh seseorang dalam keadaan tidak sengaja. Maka itu diperbahaskan dan diperdebatkan secara panjang lebar dalam ilmu akidah. Tapi secara selepas dibangkitkan seseorang itu sebagai Rasul, maka dia tidak melakukan sama sekali perbuatan tersebut, perbuatan maksiat, sama ada sengaja ataupun tidak, kerana dia sudah dilindungi oleh Allah daripada terjebak di dalam dosa. Okey, kata Al-Imam Al-Hattab, walihadza qala al-musannif. Disebabkan tujuan perbahasan ini adalah menjelaskan hukum hakam yang dapat diambil daripada perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Al-Haramain Al-Juwaini, iaitu pengarang kitab Al-Waraqat, telah berkata, fi'lu sahibi syari'ati ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ah au ala ghairi zalik. Perbuatan pemilik syariat. Perbuatan bagi pemilik syariat ini. Siapa pemilik syariat ni?
Kata Imam Al-Mahalli, yang beliau maksudkan, yakni, maksudnya allazi ya'nihi Imamul Haramain Al-Juwaini biqaulihi sahibi syariah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan oleh Imamul Haramain dalam ucapan beliau fi'lu sahibi syariah, pemilik syariat yang beliau maksudkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhlu, tidak akan sunyi. Maknanya kita akan mula masuk kepada pembahagian perbuatan-perbuatan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perbuatan Nabi adalah dalil bagi kita. Perbuatan Nabi adalah dalil bagi kita dan dalil bagi para mujtahid untuk mereka mencari gali hukum. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi ini tidak akan sunyi. Imma an yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ah, sama ada perbuatan itu adalah ala wajhi, berdasarkan bentuk al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah maksudnya, dan juga ketaatan. Maksudnya sama ada perbuatan Nabi itu adalah ibadah, au ala ghairi zalik, atau perbuatan itu adalah berdasarkan bentuk selain daripada itu. Maknanya dia bukan ibadah. Maknanya perbuatan baginda Nabi SAW dilakukan oleh baginda Nabi hanya ada dua saja. Sama ada ia ibadah atau ia bukan ibadah. Jadi perbuatan Nabi terbahagi pada dua. Sama ada ia ibadah atau ia bukan ibadah. Jadi nanti Imamul Haramain akan datang ke pula. Okey, kalau perbuatan Nabi itu adalah dari sudut dia adalah berupa ibadah. Maka apa pula hukum yang dapat diambil daripada perbuatan yang merupakan ibadah tersebut? Kalau perbuatan itu bukan bersifat ibadah, apa pula hukum yang dapat diambil daripada perkara tersebut? Jadi insya-Allah kita akan tengok selepas ni, tak lama lagi kita akan masuk tak lama lagi berkenaan dengan hukum hakam yang dapat diambil daripada dua jenis atau dua kategori perbuatan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Khattab menyatakan wal qurbatu wat ta'atu bima'nan wahidin. Mungkin orang tanya, apa beza di antara al-qurbah dan juga at-ta'ah? Sebab Imam Al-Haramain sebut perbuatan pemilik syariat ini tidak akan sunyi sama ada ia adalah di atas bentuk atau di atas bentuklah, kita kata wajihun, kalau ikutnya muka lah, tapi wajihun di sini maksudnya ala syakli, berdasarkan bentuk, mendekatkan diri, al-qurbah yang mendekatkan diri kepada Allah maksudnya, dan juga ketaatan. Jadi ada beza ke di antara al-qurbah dan juga at-ta'ah? Mendekatkan diri kepada Allah dan juga ketaatan, ada beza ke? Walaupun di segi terjemahan dah macam beza dah. Lalu kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, wal qurbatu wat ta'atu bima'nan wahidin. Al-qurbah yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga at-ta'ah iaitu mentaati Allah, mendengar dan patuh kepada Allah, sebenarnya adalah adalah merupakan satu makna. Kedua-duanya adalah makna yang sama. Jadi al-qurbah juga at-ta'ah, at-ta'ah juga al-qurbah. Sebab dengan ketaatan kita dekat kepada Allah, dengan dekat kepada Allah kita sebenarnya telah mentaati Allah. Jadi sebenarnya tidak ada beza di antara al-qurbah dan juga at-ta'ah. Baik. Sebelum kita berbincang panjang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak menyatakan beberapa perkara yang disebut oleh al-Imam Al-Syeikh Muhammad Abu Nur Zuhair dalam kitab beliau Usulul Fiqh. Bentar. Okey. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihayati bersama. InsyaAllah saya akan letakkan di bahagian komen. Okay, sebentar. Imam Abu Nur Zuhair yang merupakan guru kepada Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, beliau ada satu kitab namanya Usulul Fiqh. Kitab ini adalah kitab Usulul Fiqh karangan Al-Imam Abu Nur Zuhair ini boleh dianggap sebagai kitab moden yang menjelaskan apa yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Baydawi di dalam kitab beliau Minhajul Usul ila Ilmil Usul, dan juga boleh dan kitab ini juga merupakan komentar beliau, huraian beliau terhadap
kenyataan Al-Imam Al-Isnawi yang menghuraikan kitab Al-Imam Al-Baydawi. Biasa kalau kita belajar ilmu usul fiqh secara turas ini, secara kitab lama ini, kita akan mendengar nama kitab Nihayatus Sul, Nihayatus Sul yang ditulis oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Isnawi. Yang kitab ini menghuraikan satu matan yang masyhur dalam ilmu usul fiqh, namanya Minhajul Usul ila Ilmil Usul. Kitab Minhajul Usul ini karangan Imam Al-Haramain, karangan Imam Al-Imam Al-Baydawi, kitab karangan Imam Al-Imam Nasiruddin Al-Baydawi. Al-Imam Nasiruddin Al-Baydawi, Al-Imam Al-Baydawi. Kita biasa dengar tafsir Imam Baydawi. Jadi beliau lah orangnya. Beliau ada kitab namanya Minhajul Usul ila Ilmil Usul. Jadi saya sempat rujuk tadi kitab Usul Fiqh karangan Al-Imam Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair. Beliau telah mendatangkan satu ucapan yang menjelaskan lagi perbahasan kita pada hari ini. Sebentar saya nak kongsi dalam bahagian komen, boleh tengok tu dalam bahagian komen. Belum kongsi lagi, tengah loading lagi ya. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selesai dikongsi ya. Sebelum tu ada soalan di sini nampaknya. Di sini disebut belajar usul fiqh ada beberapa peringkat secara asasnya semua ilmu ada 3 peringkat. Peringkat rendah dipanggil sebagai al-mubtadi', peringkat al-mubtadi'in, al-mutawassitin dan juga al-muntahin. Peringkat rendah, peringkat pertengahan dan juga peringkat tinggi. Jadi semua ilmu biasa begitu, ada peringkat tengah, ada peringkat paling rendah, ada peringkat pertengahan, ada peringkat paling tinggi. Jadi macam kita yang sedang belajar ni, kita masih dianggap peringkat rendah lagi lah. Kitab yang kita pelajari masih dianggap sebagai kitab peringkat rendah, yang masih kita nak menguasai ilmu secara masih kita nak memahami apa sebenarnya yang ingin dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Okey, saya dah sharekan di situ apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair. Kata beliau, ini berkaitan dengan tajuk perbuatan-perbuatan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la khilafa bainal ulama fi anna af'alahu alaihi salam idza kanat mimma taqtadihi al-jibillatu wat-tabi'atu al-bashariyatu kal qiyam wal qu'udi wal akli wasyurbi la tadullu illa 'ala al-ibahati bin nisbati lahu wa li ummatihi. Okey, ini beberapa perkara dasar dalam tajuk kita ini. Kata beliau, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa perbuatan-perbuatan Nabi SAW, sekiranya perbuatan itu dilakukan oleh Nabi atas dasar kerana tabiat seorang manusia. Contoh seperti berdiri, Nabi tidur, lepas tu Nabi bangun, Nabi berjalan, berdiri, kemudian Nabi duduk, kemudian Nabi makan, contoh, Nabi minum, Nabi tidur. Maka perbuatan-perbuatan ini dilakukan oleh Nabi atas dasar kerana ini adalah tabiat biasa seorang manusia. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Nabi seperti berdiri, duduk dan sebagainya tadi tidak menunjukkan melainkan hanya perbuatan itu adalah dibenarkan untuk dilakukan. Dibenarkan untuk dilakukan. Maknanya perbuatan itu bila Nabi berdiri, kalau kita berdiri, maknanya bila Nabi berdiri apa maksud dia? Maknanya kalau seseorang itu dia nak berdiri, dia tidak berdosa, dia tidak berpahala. Kalau dia duduk, dia sebab Nabi pernah duduk, maka ini menunjukkan orang yang duduk tidak berpahala, tidak berdosa. Sebab dia melakukan satu perbuatan yang namanya mubah. Okey, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mubah untuk Nabi dan juga untuk kita. Maknanya Nabi melakukan perbuatan yang mubah dan kita kalau melakukan perbuatan yang sama, kita juga melakukan perbuatan yang mubah. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama yang menyatakan bahawa sebarang perbuatan baginda Nabi SAW yang dilakukan oleh Nabi disebabkan tabiat kemanusiaan, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang mubah.
Al-mubah maksudnya perbuatan yang tidak mengandungi pahala dan tidak mengandungi dosa, sama ada dilakukan atau ditinggalkan. Wala khilafa bainahum aidan fi anna ma thabata min al-af'ali khassan bihi alaihi salam la yata'addahu ila ummatihi. Tidak ada khilaf juga di kalangan para ulama bahawa apa saja perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi dan perbuatan itu adalah khusus kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Perbuatan itu adalah khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan itu tidak akan berpindah kepada umatnya. Dia hanya boleh dilakukan oleh baginda Nabi dan tidak boleh dilakukan oleh kita. Contohnya kata zawujihi bi aktsara min arba'ati niswatin wa dukhulihi Makkah halala wa wujubi tahajjudi wal musyawarah. Jadi contoh perbuatan yang khusus kepada baginda Nabi yang tak boleh dilakukan oleh umat adalah seperti Nabi SAW berkahwin lebih daripada 4 orang. Kita tidak boleh berkahwin lebih daripada 4 orang dengan alasan nak tiru perbuatan Nabi. Kerana perbuatan Nabi dalam jenis ini hanya diizinkan khusus kepada baginda Nabi dan tidak kepada kita. Sama juga dalam contohnya lagi didatangkan di sini, Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan tidak menunaikan haji ataupun umrah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i kita, kalau nak masuk ke Mekah kita hendaklah berihram. Tidak boleh kita masuk ke Mekah dalam keadaan kita tidak berihram. Okey. Wa wujubi tahajud, Nabi diwajibkan bertahajud sedangkan kita tidak diwajibkan bertahajud. Nabi diwajibkan untuk mengambil pandangan umat dalam mengambil pandangan para sahabat, bermesyuarat. Nabi diwajibkan bermesyuarat sedangkan bermesyuarat tidak diwajibkan kepada kita. Jadi ini contoh perbuatan-perbuatan yang dilakukan juga oleh Nabi, tapi dilakukan oleh Nabi bukan atas dasar ini tabiat kemanusiaan, tetapi ini merupakan perbuatan khusus yang diizinkan oleh Allah atau dikurniakan oleh Allah kepada baginda Nabi sahaja. Wala niza'a bainahum aidan fi anna fi'lahu al-mubayyin lil mujmal alladhi ulimat sifatuhu min al-wujubi aw an-nadbi yakunu hukmuhu hukma dhalika al-mujmal alladhi bayyanahu al-fi'l. Fa in kana wajiban kana al-fi'lu wajiban wa in kana manduban kana al-fi'lu kadzalika manduban. Kata beliau, kata Syekh Abu Nur Zuhair, begitu juga tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa sebarang perbuatan baginda Nabi yang menjelaskan satu lafaz mujmal, dan kita dah belajar mujmal, apa dia mujmal? Satu kalimah yang tidak dapat difahami maknanya. Perbuatan itu, kalimah yang digunakan oleh baginda Nabi atau digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak difahami maknanya semata-mata melihat kalimah tersebut, maka perlukan kepada penjelasan. Maka Nabi pun menjelaskan dengan melakukan perbuatan yang menunjukkan apakah yang dimaksudkan oleh kalimah mujmal tersebut. Jadi perbuatan Nabi menjelaskan kalimah mujmal, yang mana mujmal itu sudah diketahui sifatnya. Maksudnya kita tahu dah mujmal yang diperintahkan itu wajib ataupun sunat. Cuma tak tahu macam mana cara, tak tahu macam mana sifatnya, macam mana kaedahnya. Lalu Nabi SAW pun menerangkan. Contoh, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa aqimus salata wa atuz zakah, hendaklah kamu semua hendaklah menunaikan solat dan hendaklah kamu semua menunaikan zakat. Ketika ayat ini mula-mula turun, sebelum para sahabat mendirikan sebarang solat, sebelum mereka tahu tentang ibadah solat ini, ketika turun ayat ini, semestinya para sahabat akan tidak tahu apakah as-salah yang diinginkan oleh Allah. Lalu Nabi SAW pun melakukan solat dan menunjukkan kepada para sahabat cara untuk mendirikan solat. Jadi perbuatan Nabi sudah menjelaskan apakah kalimah mujmal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu perbuatan Nabi yang menjelaskan tersebut akan hukumnya adalah mengikut kepada hukum mujmal. Kalau mujmal itu wajib, maka perbuatan yang menerangkan mujmal juga wajib. Kalau mujmal itu adalah mandub, sunat, maka perbuatan yang menjelaskan mujmal juga adalah sunat. Kerana apa? Li'annal mubayyin ya'khudhu hukmal mubayyan. Sebab perbuatan yang menjelaskan tersebut, dia akan mengambil hukum lafaz yang diterangkan. Okey, jadi tidak ada khilaf dalam 3 perkara ini. Yang pertama, semua perbuatan
yang dilakukan oleh Nabi atas dasar kemanusiaan, atas dasar ini tabiat seorang manusia, itu tidak wajib, tidak sunat, sebaliknya mubah. Sebarang perbuatan yang khusus kepada baginda Nabi tidak boleh dilakukan oleh kita. Yang kedua. Yang ketiga, sebarang perbuatan Nabi yang Nabi lakukan perbuatan tersebut untuk menjelaskan apakah yang diinginkan oleh Allah atau diinginkan oleh baginda sendiri dalam kalimah mujmal, kalimah yang samar-samar, maka perbuatan tersebut, hukum perbuatan itu sama ada wajib, sama ada wujub ataupun an-nadbu dan sebagainya, itu merujuk kepada hukum bagi mujmal itu sendiri. Sekiranya al-mujmal itu adalah wajib, maka perbuatan yang menerangkan juga adalah wajib. Sekiranya mujmal itu adalah sunat, maka perbuatan yang menerangkan juga adalah sunat. Okey, kemudian kata Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa innamal khilafu bainahum fi af'alihi alaihi salam allati lam yakum dalilun ala ikhtisasiha bihi wa laysat minal af'al allati taqtadiha at-tabi'atul bashariyah wa lam takun bayanan li mujmalin ma'lumis sifah. Yang khilaf di kalangan para ulama adalah pada perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang tidak ada sebarang dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan itu khusus kepada baginda Nabi. Nabi lakukan satu perbuatan, dalam masa yang sama tidak ada pula dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan itu hanya khusus kepada baginda Nabi. Dan perbuatan itu pula bukan termasuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan atas dasar tabiat kemanusiaan. Dia bukan tabiat seorang manusia, bukan tabiat biasa seorang manusia. Seperti makan minum tu tabiat biasa manusia. Ini perbuatan lain, bukan termasuk dalam kategori tabiat kemanusiaan. Dalam masa yang sama, perbuatan yang dilakukan Nabi itu pula bukan untuk menjelaskan sesuatu lafaz mujmal yang diketahui sifat bagi lafaz mujmal tersebut. Jadi, perbuatan yang tidak dalam tiga kategori yang telah disepakati sebelum ini, inilah yang berlaku khilaf di kalangan para ulama. Adakah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu kita juga hendaklah melakukannya ataupun tidak? Kita akan lihat perinciannya sekarang insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyiduna al-Imam. Sebelum tu saya tengok ada satu soalan sini daripada saudara kita Muhaji Singh Mata Kaji. Subhanallah. Okey. 3 peringkat banyaknya kitab ya Ustaz nak sampai ke peringkat yang ketiga. Boleh tahan jugalah kitab boleh tahan juga. Sebab setiap satu peringkat tu dia ada kitab yang sedang-sedang, yang ringkas-ringkas, yang tinggi-tinggi. Jadi sebenarnya kitab sangat banyak. Sebab tu dalam kita nak mempelajari satu ilmu tu kita belajar secara orang kata apa, secara tertib lah. Contoh kita belajar matan waraqat ini masih dianggap kelas rendah. Kita belajar syarah Imam Mahali juga masih dalam kelas rendah sebab dia menjelaskan matan waraqat. Kemudian kita baca syarah Al-Imam Al-Hattab. Dia dah mula agak dalam, tetapi masih lagi dalam peringkat rendah. Nanti kalau ada peluang selepas katakan kita dah baca kitab ni, kalau ada peluang kita baca sebagai contoh kitab Ghayatul Ma'mul. Dia sudah agak besar tetapi masih juga dalam kategori kitab rendah. Tetapi dia sudah seakan-akan kitab akhir bagi perbahasan rendah, seakan-akan begitu. Kemudian bila kita masuk kitab Jam'ul Jawami', kita dah mula masuk kitab pertengahan. Kita dah mula masuk ke dalam kitab pertengahan. Kita baca Jam'ul Jawami', kita baca kitab-kitab yang menghuraikan matan Jam'ul Jawami', kita baca kitab Minhajul Usul ila Ilmul Usul, kita baca syarahan terhadap kitab Minhajul Usul, kita baca sebagai contoh Mukhtasar Ibn Al-Hajib Al-Maliki, dan kita baca juga syarah-syarah yang menghuraikan matan Mukhtasar Al-Imam Ibn Al-Hajib. Itu kitab pertengahan. Kalau kitab-kitab tinggi ni pula, contoh kita baca kitab Al-Mustasfa, kita baca kitab Al-Mahsul kalangan Imam Al-Razi, kita baca kitab Al-Burhan kalangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, atau kita baca kitab Al-Bahrul Muhit kalangan Al-Imam Az-Zarkasyah. Itu kitab dah tinggi-tinggi bakar tu. Jadi insya-Allah kita baca sikit-sikit. Kalau kita ada rezeki kita akan sampai. Dan alhamdulillah di peringkat Ruwat Jawi pun kita menyusun untuk kitab-kitab rendah ni biasanya dalam bahasa Melayu. Kemudian bila kitab tinggi ni kita akan serahkan kepada guru-guru kita yang berwibawa di kalangan ulama Azhar. Sebagai contoh Fadilatul Syekh Said bin Syatub sebelum ini telah menghuraikan matan Minhajul Usul ila Ilmil Usul. Mereka dah masuk bahagian pertengahan, kelas-kelas pertengahan. Dan sekarang dah selesai dah baca
Minhajul Usul dan Ilmu Usul selama 2 tahun ya. Dia khatamkan kitab itu kitab tak silap saya selama 2 tahun, dan sekarang beliau mula membaca kitab Jam'ul Jawami'. Maksudnya kitab dah mula kitab yang masih dalam pertengahan, tapi kitab-kitab yang perlukan kepada guru yang berwibawa seperti beliau. Jadi insya-Allah moga-moga Allah rezekikan kita waktu yang berkat, usia yang baik untuk meneliti kitab-kitab ilmu daripada satu peringkat ke satu peringkat, insya-Allah Subhanahu wa taala. Okey, qala rahimahullah fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ah. Jadi kita dah bahagikan tadi perbuatan Nabi setelah kita tolak 3 kesepakatan yang disebutkan oleh Imam Abu Nur Zuhair tadi. 3 kesepakatan itu iaitu semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi atas dasar kemanusiaan, perbuatan itu adalah mubah bagi Nabi dan juga bagi kita. Sebarang perbuatan yang khusus kepada Nabi hanya boleh dibuat oleh Nabi, tidak boleh dibuat oleh kita. Sebarang perbuatan yang menjelaskan sesuatu lafaz yang mujmal, hukum perbuatannya itu adalah bergantung kepada hukum lafaz mujmal tersebut. Perintah untuk melakukan perbuatan yang disebut berdasarkan lafaz mujmal itu kalau wajib, maka perbuatan yang menerangkan juga adalah wajib. Sekiranya tidak, maka begitulah. Okey, kita dah sebut 3 tadi. Selain daripada 3 ini, kita pecahkan, kita bahagikan kepada 2. Sama ada perbuatan itu adalah ibadah atau bukan ibadah. Sekarang kita akan masuk sekiranya perbuatan itu adalah ibadah. Qala rahimahullah fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ah. Sekiranya perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah berdasarkan rupa bentuk ketaatan, rupa bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya perbuatan itu adalah perbuatan yang merupakan ibadah. Cuma kita tak tahu adakah wajib atau sunat atau macam mana. Dia wajib sunat 2 tu jelah tak ada yang ketiga. Maka ketika itu para ulama mujtahid kalau mendapati Nabi melakukan satu perbuatan yang berunsur ibadah, tetapi tidak dapat pula para mujtahid mendapati dalil lain yang menunjukkan status perbuatan itu sama ada wajib atau sunat, maka kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, fa in dalla dalilun ala al-ikhtisas bihi yuhmalu ala al-ikhtisas. Sekiranya ada dalil yang menunjukkan ada pengkhususan perbuatan tersebut untuk Nabi, maksudnya perbuatan itu hanya khusus untuk Nabi, yuhmalu ala al-ikhtisas, maka ketika itu perbuatan itu akan ditanggung, maksud dia akan difahami atas dasar ia adalah satu pengkhususan. Memang pengkhususan untuk Nabi SAW sebutkan sebelum ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu adalah khusus kepada baginda Nabi semata-mata, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa perbuatan itu hanya boleh dilakukan oleh Nabi dan tidak boleh dilakukan oleh kita. Ini tanpa khilaf di kalangan para ulama. Contoh perbuatan yang bersifat ibadah yang khusus kepada baginda Nabi saja, apa dia? Kal wisali fis saum. Contohnya seperti menyambung-nyambung di dalam puasa. Dipanggil al-wisal. Apa dia al-wisal? Al-wisal ni adalah puasa yang dilakukan berhari-harian tanpa berbuka puasa. Tanpa berbuka puasa sama sekali. Kita mungkin boleh puasa tiap-tiap hari, tapi bila masuk maghrib kita buka puasa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan Nabi berpuasa berhari-hari tanpa berbuka puasa. Mereka katakan Nabi puasa selama 4 hari tanpa berbuka puasa, maksudnya 24 jam kali 4. Maksudnya selama 4 hari 24 kali 4 berapa? Saya matematik kena menengok ndaklah ni. Matematik lemah Bila lemah tak apalah, takat yang dapatlah. 96 jam 24 jam kali 4 hari, maknanya Nabi kalau puasa selama 4 hari tak berbuka puasa sama sekali, maknanya 96 jam Nabi berpuasa tanpa Nabi makan dan minum sama sekali. Ini dipanggil sebagai al-wisal dan ia dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perbuatan Nabi, boleh ke kita ikut? Dalil telah menunjukkan bahawa perbuatan ini hanya khusus kepada baginda Nabi. Maknanya kalau kita buat, kita tak boleh buat. Maknanya kita telah melakukan perbuatan yang berdosa kalau kita melakukan perbuatan ini. Sebab
ianya hanya khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila para ulama mujtahid mendapati hadis-hadis ataupun mendapati perbuatan baginda Nabi yang hanya khusus kepada baginda Nabi, maka tidak akan dipetik hukum daripada nas ini untuk kita, sebab kita diharamkan melakukan perbuatan tersebut. Kal wisali fi shaum fa inna as-sahabata lamma aradul wisal nahahum sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala lastu kahiyatikum muttafaqun alaih. Contohnya macam kita sebut perbuatan yang khusus pada Nabi tadi, contoh di sini datangkan adalah menyambung puasa, menyambung puasa tanpa berbuka. Kata Al-Imam Al-Hatta Al-Maliki, dalil ataupun bukti yang menunjukkan bahawa al-wisal ini hanya khusus pada baginda Nabi adalah sesungguhnya para sahabat ketika mereka melihat Nabi melakukan al-wisal dan ketika mereka juga mahu melakukan al-wisal, kerana para sahabat memiliki satu jiwa yang begitu murni yang mereka mahu melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Mereka nak jadi seperti Nabi sebab cinta mereka yang begitu tinggi kepada baginda Nabi menyebabkan perbuatan Nabi itu ingin dilakukan juga oleh mereka. Apabila para sahabat mahu melakukan, tak kala mana para sahabat mahu melakukan al-wisal, iaitu berpuasa berhari-harian tanpa berbuka puasa, baginda Nabi SAW sudah menegah mereka daripadanya. Maksudnya nahahum sallallahu alaihi wasallam anhu, dhamir pada anhu tu kembali kepada al-wisal. Maknanya mereka sudah ditegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan al-wisal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lastu kahayatikum, saya bukan seperti keadaan kamu. Keadaan kamu kalau 96 jam contoh 4 hari berturut-turut berpuasa tanpa berbuka, lembek terus, kamu akan lembek, tak berdaya, dan seislah kamu akan kehilangan nyawa. Tetapi saya tidak seperti kamu. Dalam hadis disebut Nabi menyatakan bahawa Allah memberikan makanan dan minuman kepada baginda Nabi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah katakan Nabi berpuasa 4 hari berturut-turut tanpa berbuka puasa, sekalipun tidak ada air dan makanan yang masuk ke dalam rongga mulia Nabi alaihi salatu wasallam, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kenyang dan rasa tiada dahaga itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan al-wisal khusus pada baginda Nabi. Dan hadis ini pula kata al-Imam Syekh Abdullah, kata al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, muttafaqun alaih. Hadis telah disepakati. Maksudnya hadis ini disebut muttafaqun alaih, maknanya hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Jadi hadis ni hadis yang kuat. Dalam masa yang sama, hadis ini menunjukkan bahawa al-wisal hanyalah khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, secara sepakat para ulama, sebarang perbuatan Nabi yang khusus kepada baginda Nabi sahaja, tidak akan perbuatan itu berpindah pula kepada kita. Maksudnya kita sudah tidak lagi boleh melakukan perbuatan tersebut, kerana ia adalah khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya, wa illam yadulla dalilun ala al-ikhtisasi bihi. Kalau tuan-tuan perasan tadi, kalau kita tengok dalam matan, kalau tuan-tuan buat sedikit perbandingan di antara matan Waraqat dengan matan Waraqat yang didatangkan oleh Imam Al-Hattab, kita akan tahu Imam Al-Hattab kadang-kadang menukar matan Al-Waraqat. Beliau ubah suai. Contoh matan Waraqat asal, fi'lu sahibi syari'ati la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wa ta'a au la. Au la yakun. Asal matanya au la yakun. Lalu daripada au la yakun, asal matan Imam Haramain begitu, ditukar oleh Imam Al-Hattab kepada au la au ala ghairi zalik. Daripada au la yakun ditukar kepada au ala ghairi zalik. Jadi Imam Al-Hattab bukan semata-mata mengubah suai matan ataupun kalam Imam Al-Mahalli, beliau juga mengubah suai kadang-kalanya kalam Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Seronok bila kita tengok, oh subhanallah, para ulama kita ada pula ubah suai dalam semuanya ke arah untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh
oleh ilmu usul fiqh itu sendiri. Kalau ilmu itu ilmu usul fiqh lah. Okey. Wa illam yadulla dalilun 'ala al-ikhtisas bihi la yukhtassu bihi li'anna Allah Ta'ala yaqul. Disebut yaqul sini ya. Dan kalau ikut asal matan al-waraqat li'anna Allah Ta'ala qal. Jadi tukar kepada yaqul Atau mungkin jugalah ada nuskhah matan waraqat yang sampai kepada Imam Al-Hattab yang tak sampai kepada kita, iaitu li'anna Allah Ta'ala yaqul. Wallahu a'lam. Setakat saya meneliti matan waraqat dalam bentuk manuskrip, saya tidak lagi menemui matan waraqat yang berbunyi li'anna Allah Ta'ala yaqul. Sebaliknya yang saya temui adalah li'anna Allah Ta'ala qal. Okeylah, tak apalah tu. Wa illam yadulla dalilun 'ala al-ikhtisas bihi la yukhtassu bihi li'anna Allah Ta'ala yaqul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ay qudwatun salihah. Sekiranya tidak ada sebarang dalil. Kita masih lagi dalam tajuk perbuatan Nabi itu adalah ibadah sebab dibahagikan perbuatan Nabi sama ada ibadah atau bukan ibadah. Dan sebelum tu lagi saya dah jelaskan tentang 3 kesepakatan para ulama terhadap 3 jenis perbuatan Nabi yang tak ada khilaf. Yang khilaf ni selain daripada 3 tu. Jadi perbuatan Nabi ada 2 jenis. Sama ada ibadah atau bukan ibadah. Kita masih lagi dalam bentuk ibadah. Wa illam yadulla dalilun 'ala al-ikhtisas bihi. Sekiranya tidak ada dalil, tidak ada sebarang dalil daripada Al-Quran ataupun daripada hadis atau sebagainya yang menunjukkan ada pengkhususan. Bihi ay bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dhamir pada kalimah bihi pada ala al-ikhtisasi bihi, maksudnya ala al-ikhtisasi bi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan kepada baginda Nabi, maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu, tidak pula para mujtahid mendapati ada dalil yang menunjukkan perbuatan itu khusus pada Nabi. Sebab kalau ada dalil yang menunjukkan perbuatan itu khusus pada Nabi, secara sepakat para ulama, perbuatan itu hanya boleh dilakukan oleh Nabi, tidak boleh dilakukan oleh kita. Tapi kalau tak ada dalil, yang pasti Nabi lakukan perbuatan itu. Dan Nabi pula tidak menyuruh kita melakukan perbuatan tersebut. Dalam masa yang sama, tidak pula ada dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan itu hanya khusus pada baginda Nabi. Jadi macam mana? Apa yang kita perlu lakukan? La yukhtassu bihi. Maka apabila tidak ada dalil yang menunjukkan perbuatan itu khusus pada baginda Nabi, maka perbuatan itu tidak akan menjadi khusus kepada baginda Nabi. Sebab tak ada dalil. Bila tidak khusus bagi Nabi, maknanya kita juga boleh melakukan perbuatan tersebut. Sebab kalau perbuatan itu khusus pada baginda Nabi, memang kita tidak dibenarkan. Kalau tidak khusus pada Nabi, maknanya kita juga boleh melakukan perbuatan tersebut. Okey. Kenapa? Apa bukti bahawa kita boleh melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Nabi dalam masa yang sama? Tidak pula para mujtahid mendapati sebarang dalil yang menunjukkan perbuatan itu khusus bagi baginda Nabi. Lianna Allah Ta'ala yaqul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita boleh buat perbuatan jenis ini, ibadah jenis ini kerana Allah Ta'ala telah berfirman, atau Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ikutan yang baik. Uswatun hasanah. Okey. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan ikutan yang, pada Rasulullah tu ada ikutan yang baik untuk kamu. Maksudnya ayat ini meminta kita untuk mengikut, menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Maksudnya apa yang Nabi lakukan, kita dituntut untuk melakukan juga perbuatan tersebut. Apabila tidak ada dalil menunjukkan perbuatan itu hanya boleh dilakukan oleh Nabi, dalam masa yang sama Allah suruh kita ikut perbuatan Nabi, maka kita dituntut juga untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan selepas ni kita akan lihat para ulama berbeza pula pendapat. Maksud kita boleh buat perbuatan tu, maksudnya kita diwajibkan buat ke, atau kita disunatkan buat ke, atau macam mana? Nanti kita akan lihat selepas ini. Cuma rasanya tak sempat sebab masa kita agak ni. Sebab perbahasannya agak panjang. Tak apa, kita masuk sikit je. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wal uswatu bikasril hamzati wa dhammiha lughatan. Okey, sekarang oleh kerana
di dalam matan Al-Waraqat didatangkan firman Allah yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Digunakan kalimah uswah, maka Imam Al-Hattab mula ingin mendatangkan sedikit beberapa perbahasan ilmu yang berkait dengan kalimah uswah. Yang kita kalau bahasa Melayu kita kata suri tauladan, suri tauladan sebagai tauladan. Al-uswah, kata Imam Al-Hattab, al-uswah itu dibaca dengan baris bawah bagi hamzah dan juga dengan baris depan bagi hamzah. Mai kalimah uswah boleh dibaca iswatun, boleh dibaca uswatun. Biasa kita dengar uswah, tapi tak ada masalah untuk dibaca iswah. Secara bahasa Arab boleh dibaca iswah, boleh dibaca uswah. Dia adalah merupakan dua cara sebutan orang Arab. Bahkan kata Imam Al-Hattab lagi, quri'a bihima fi sab'ah. Bahkan kalau kita yang mendalami ilmu bacaan Al-Quran berdasarkan cara baca Al-Quran oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kenali dengan nama ilmu qiraat, maka di dalam qiraat 7, di dalam al-qiraat as-sab'ah, yang mana semua qiraat sab'ah ini adalah bacaan baginda Nabi yang diriwayatkan sampai kepada para ulama besar dalam ilmu qiraat. Para ulama qiraat meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu membaca ayat ini, Nabi kadang-kala membacanya uswatun, kadang-kadang Nabi baca iswatun. Lalu menjadi satu bacaan Al-Quran yang di dalam pelbagai qiraat. Kita kalau baca ayat ni kita boleh baca laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Betul. Dan ia adalah bacaan baginda Nabi. Kalau kita baca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah juga betul. Kerana kedua-duanya adalah cara bacaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kata Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, ilmu qiraat ini, ilmu cara bacaan Al-Quran oleh baginda Nabi sebenarnya antara bukti betapa Nabi SAW benar-benar adalah utusan Allah. Sebab cara bacaan Al-Quran yang pelbagai ini sebenarnya merujuk kepada telur ataupun merujuk kepada lahjah orang Arab ketika itu. Jadi, oleh kerana ada orang Arab sudah terbiasa dengan cara sebut satu kalimah, dia tidak boleh, dia sudah seakan-akan tidak mampu untuk membaca berdasarkan telur orang lain. Ambil contoh macam kita lah orang Melayu. Saya orang Selangor, kahwin dengan orang Perak. Kalau tuan-tuan suruh saya cakap Kelantan, walaupun saya boleh lah ajuk-ajuk, tapi orang tahu itu bukan. Bunyi pelik, serupa siam. Jadi maknanya, saya bila, contoh, katakan saya tidak pernah bersahabat dengan orang Kelantan, tak ada kawan-kawan orang Kelantan, tiba-tiba saya boleh bercakap dengan bahasa Kelantan, terkejut orang. Dia boleh cakap Kelantan macam mana? Jadi perkara ini berlaku kepada baginda Nabi SAW apabila baginda Nabi SAW mengajar para sahabat akan baca Al-Quran berdasarkan lahjah mereka sendiri. Sebab itulah akhirnya datang pelbagai lahjah Al-Quran, cara bacaan Al-Quran berdasarkan cara baca baginda Nabi yang merujuk kepada gaya bahasa Arab, telur orang Arab ketika itu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jadi ilmu qiraat juga adalah salah satu bukti kebenaran baginda Nabi SAW yang tidak pernah yang baginda Nabi hanya hidup dengan masyarakat baginda. Tidaklah sampai baginda Nabi SAW mempelajari bahasa Arab yang pelbagai. Namun Nabi boleh bercakap dalam bahasa Arab yang pelbagai. Ini menunjukkan bahawa Nabi betul-betul utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Imam Al-Hattab Al-Maliki menyatakan bahawa kalimah uswah boleh dibaca dengan dua cara baca, Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki juga mula membicarakan tentang apakah erti kalimah uswah ataupun iswah. Di sini dia akan bincangkan kerana kalimah uswatun itu adalah merupakan ismul masdar dan dia bukan masdar. Dia adalah merupakan ismul masdar, dia bukan masdar. Bila dia bukan masdar, dia adalah ismul masdar, dia sebenarnya bermaksud orang yang ditiru. Uswatun bermaksud al-muqtada bihi, orang yang ditiru, bukan ikutan, sebaliknya yang diikut. Jadi sekarang Imam Al-Hattab Al-Maliki akan membincangkan perkara ini, sebab kalau dalam ayat ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dia akan memberi maksud kalau asal maknanya sesungguhnya
bagi kamu semua, maknanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam diri Nabi itu ada orang yang diikut, yang baik. Jadi dia akan jadi makna pelik. Bagi kamu di dalam Nabi itu ada orang yang diikut, yang baik. Jadi dia akan jadi makna pelik. Jadi seakan-akan dalam diri Nabi ada orang lain dan orang itu baik dan ia perlu diikut oleh kita. Jadi kita perlu mengikut orang yang ada dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini agak-agak pelik kalau ikut semata-mata asal maknanya. Sebab digunakan kalimah uswah. Dia tak guna kalimah isawah. Okey. Dia gunakan kalimah uswah, dia tak guna kalimah al-iktisa. Al-iktisa. Sebab masdar bagi uswah adalah al-iktisa. Seperti juga al-qudwah, masdarnya adalah al-iqtida. Al-iqtida, iqtada, yaqtadi, iqtidaan, qudwah. Jadi asalnya iktasa, ya'tasi, iktisa ataupun itisa, manakala isim masdarnya adalah uswah. Okey, jadi ayat ini kalau difahami semata-mata berdasarkan makna isim masdar, dia akan memberi maksud di dalam diri Nabi ada seorang yang orang itu adalah orang yang perlu diikut. Orang itu perlu diikut. Maksudnya kita dituntut untuk mengikut orang yang ada dalam Nabi. Saya seakan-akan dalam badan Nabi itu ada orang lain, orang itu yang kita kena ikut, bukan kena ikut Nabi. Jadi ia bercanggah dengan yang diinginkan oleh ayat ini. Jadi sekarang kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan uswah. Wa huwa ismun wudi'a mawdi'al masdar. Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, kalimah uswah dia adalah isim. Isim maknanya ismul masdar. Isim di sini maksudnya ismul masdar. Wudi'a mawdi'al masdar. Walaupun dia isim masdar, tetapi makna yang diinginkan dalam ayat ini bukan isim masdar. Sebaliknya makna yang diinginkan adalah makna masdar. Makna yang diinginkan adalah masdar. Jadi apa maksud masdar yang dimaksudkan oleh ayat ini? Ai iqtida'un hasan. Maknanya suri tauladan. Pedoman yang baik. Pedoman, kita kata begitulah. Iqtida' maknanya pengikutan ataupun kita kata pedoman yang baik. Maknanya yang dimaksud, yang diinginkan dalam ayat ini adalah Allah ingin menyatakan sesungguhnya di dalam diri Nabi itu ada ikutan yang baik. Maknanya ada akhlak-akhlak Nabi yang baik. Ada perbuatan-perbuatan Nabi yang baik yang menjadi suri tauladan kepada kamu. Maknanya kita diminta untuk mengikut perbuatan Nabi. Kita diminta untuk mengikut pedoman yang ada dalam diri Nabi SAW. Dan kita bukan diminta untuk mengikut orang yang ada dalam Nabi. Sebab mana ada orang dalam Nabi? Kalau ismul masdar, dia akan memberi maksud muqtada bihi. Uswah sama erti dengan qudwah. Apa maksud uswah? Apa maksud qudwah? Kalau dia bermaksud ismul masdar, dia bermaksud orang yang diikut. Saya kata contoh, wallahi innaka qudwati. Innaka qudwati. Rasulullah qudwati. Contoh, Rasulullah adalah orang yang saya ikut. Itu betul ayat tu. Rasulullah adalah orang yang saya ikut. Jadi uswah adalah orang yang diikut. Jadi kalaulah kita fahami uswah dalam ayat ini bermaksud orang yang diikut berdasarkan makna ismul masdar, maknanya dia akan memberi makna di dalam diri Nabi ada orang yang diikut. Dan kita diminta untuk menjadikan orang yang ada dalam diri Nabi itu sebagai suri tauladan. Dan ia memang lari terus daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab tu kata Imam Al-Hattab, kalimah uswah dia adalah ismul masdar, tetapi dia dalam ayat ini bukan bermaksud ismul masdar. Walaupun dia itu secara bahasanya adalah ismul masdar, tetapi yang dimaksudkan adalah masdar, iaitu perbuatan. Bukan orang perbuatan yang perbuatan ikutan itu sendiri. Bukan orang yang diikut. Sebab tu kata Imam Al-Hattab, ai iqtida'un hasan. Maksud uswah di sini adalah iqtida'un hasan. Ataupun kita kata iktisa al-hasan. Iktisa, iktasa, ya'tasi, iktisan. Al-iktisa. Jadi iktisa. Tapi cuma sebut iktisa tu agak susah. Atau Imam Al-Hattab pun tak sebut iktisa, dia kata iqtida'. Iqtida'. Sebab iqtida' sama makna dengan iktisa'. Ai iqtida'un hasan. Maksudnya Allah ingin maksudkan laqad kana lakum fi rasulillahi
iqtidaun hasan. Cuma Allah tak guna kalimah iqtida, Allah guna kalimah uswah yang sama erti dengan qudwah. Sedangkan qudwah dan uswah bermaksud orang yang diikut, bukan perbuatan yang diikut. Lalu kata Imam Al-Hattab, ini adalah gaya bahasa Arab, kadang-kadang digunakan satu kalimah bukan pada makna kalimah itu tapi makna yang lain. Maka dia ada unsur majaz dalam ayat ini. Itu biasa dalam ayat orang Arab. Dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Bila menggunakan majaz, dia akan menambahkan seri sastra. Dia akan menambahkan nilai sastra yang ada dalam ayat itu. Contoh Nabi kata, sesungguhnya di dalam diri Nabi itu ada orang yang diikut. Kita kata, wow. Kita akan faham, wow, subhanallah, ini ayat yang luar biasa. Tapi kalau kita kata, sesungguhnya pada Nabi itu ada perbuatan yang perlu diikut. Itu biasa. Tapi sesungguhnya pada diri Nabi itu ada insan yang perlu diikut. Jadi dia akan jadi maknanya, dalam badan Nabi ada orang ke? Maksudnya pada diri Nabi itu ada perbuatan yang diikut. Itu yang diinginkan. Jadi dia menambahkan nilai sastra dalam ayat ini. Nilai majaz dalam ayat ini. Ai iqtidaun hasan. Jadi maksud uswatun hasanah adalah iqtidaun hasan. Jadi iqtida adalah masdar. Manakala qudwah adalah ismul masdar. Sama dengan uswah adalah ismul masdar. Manakala masdar bagi uswah adalah al-iktisa. Okey, seterusnya kata Imam Al-Hattab lagi, waz-zarfiyatu huna majaziyatun. Zarfiyah, sebab kalimah fi itu kalau ikut asalnya di dalam, di dalam. Seakan-akan diri Nabi itu dalam badan Nabi. Dia akan jadi maksud begitu. Sesungguhnya dalam badan Nabi itu ada perbuatan yang perlu dijadikan sebagai suri tauladan. Jadi bukan itu yang dimaksudkan, tetapi dia adalah majaziyah. Dia bukan bermaksud di dalam objek, tetapi dia bermaksud pada, bukan bermaksud di dalam. Jadi di sini juga ada nilai majaz. Kita kata pada di dalam Nabi itu ada suri tauladan. Kita bukan faham maksud dalam badan Nabi itu ada suri tauladan yang perlu dikeluarkan, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya pada diri Nabi itu ada suri tauladan. Okey, waz-zarfiyatu huna, iaitu pada kalimah fi Rasulillah ada unsur majaz. Pada kalimah fi Rasulillah itu az-zarfiyah, kalimah fi yang ada pada ayat ini adalah mengandungi unsur majaz. Ia sama seperti firman Allah Ta'ala. Contoh kata Imam Al-Hattab, mislu qawlihi ta'ala, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya benar-benar di dalam Yusuf dan juga saudara-saudara kandungnya itu tanda-tanda bagi mereka yang bertanya. Jadi kalau ikut ayat ni, kalau kalimah fi itu kita kata bukan majaz tapi hakikah, di dalam betul. Di dalam badan Nabi Yusuf dan dalam badan saudara-saudara kandung Nabi Yusuf itu, di dalam badan mereka ada tanda-tanda, bukti-bukti bagi mereka yang bertanya. Bukan itu maksudnya, tapi di dalam kisah, di dalam kisah Nabi Yusuf, bukan di dalam badan Nabi Yusuf. Pada kisah hidup Nabi Yusuf, pada Nabi Yusuf dan juga pada sejarah hidup saudara-saudara Nabi Yusuf itu ada tanda-tanda. Jadi kalimah dalam di sini bukan bermaksud ada satu objek di dalamnya, tetapi bermaksud pada begitu. Okey. Jadi ini juga ada unsur majaziyah. Jadi sebagaimana kalimah fi pada firman Allah Ta'ala, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin, sebagaimana kalimah fi az-zarfiyah yang ada pada ayat ini adalah zarfiyah yang mengandungi unsur majaz, begitu jugalah kalimah fi di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Imam Al-Hattab sebelum tu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ay qudwatun salihah. Saya terlupa baca tadi situ, saya minta maaf. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ay qudwatun salihah. Uswah hasanah maksud dia qudwah salihah. Qudwah sama erti dengan uswah, hasanah sama erti dengan salihah. Yang kita dah terangkan tadi, qudwah dan uswah bermaksud isim masdar, iaitu orang yang diikuti. Dia jadi macam ismul maf'ul juga. Dalam masa yang sama yang dimaksudkan di sini bukan orang yang diikuti, tapi akhlak yang diikuti, perbuatan yang diikuti.
Okey, alhamdulillah selesai kita bicara tentang kalimah uswah, dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan mula melihat kalam Imam Al-Hattab yang berbunyi wa iza lam yukhassas zalikal fi'lu bihi sallallahu alaihi wasallam fa ya'ummul ummata jami'aha. Insya-Allah dalam minggu depan kita akan mula baca petikan yang berbunyi wa iza lam yukhassas. InsyaAllah, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sebab hari ini kita dibawa oleh Imam Al-Hattab meneliti kalimah uswah tu agak-agak dalam sedikit. Jadi ala kulli hal, insyaAllah kita akan meneliti kembali di minggu hadapan berkenaan dengan perbuatan berunsur ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi, yang ia bukan hanya khusus bagi baginda Nabi. Maka apa sikap kita dan apa yang perlu kita lakukan terhadap perbuatan tersebut? Adakah kita nak lakukan macam yang Nabi lakukan kerana ia ibadah, atau kita hanya adakah kita diwajibkan untuk melakukan perbuatan tersebut atau disunatkan? InsyaAllah kita akan menelitinya dalam perbahasan minggu hadapan insya-Allah subhanahu wa taala. Jazakumullahu khaira. Saya mohon kemaafan di atas segala kesilapan yang berlaku sewaktu menerangkan perbahasan ini. Sekiranya ada, saya mohon kemaafan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.